بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu sebenar-benarnya, dan jadikanlah kami di kalangan orang yang mengikuti akan kebenaran. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang batil, yang sesat itu sebenar-benarnya sesat, dan jauhkanlah kami daripada mengikuti akan kebatilan dan kesesatan. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wat-tazakkura wat-tazkira wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadata wal-istifadah. والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى
والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. Para hadirin sidang jemaah muslimin muslimat, hadirin wal hadirat, ayahanda bonda dan kakak yang dirahmati lagi diberkati oleh Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah di atas segala limpahan nikmat yang Allah Ta'ala telah curahkan, yang Allah Ta'ala telah berikan kepada kita, sehingga ke saat dan detik ini kita masih lagi dapat melakukan segala ketaatan-ketaatan dan juga seluruh perintah-perintah yang Allah Ta'ala telah wajibkan ke atas diri kita. InsyaAllah kita sambung pengajian kitab kita Penawar Bagi Hati, Syifaul Qulub, Dawaul Qulub, yang telah dihimpunkan oleh Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi Al-Mandili, Khuwaidim Talabatul Ilm Al-Syarif Al-Haram Al-Makki. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في دارين آمين يا رب العالمين. Berkata pengarang kitab kita Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan juga Al-Hakim daripada Abdullah Ibnu Mas'ud an Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi fazuruha fa innaha tuzahhidu fid dunya wa tuzakkirul akhirah. Arti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah aku dahulu, yakni di awal Islam itu disampaikan sewaktu di Mekah, melarang akan kamu daripada menziarahi kubur. Maka ziarah oleh kamu akan dia, yakni akan kubur itu pada masa yang akan datang. Kerana bahawasanya mensebabkan ia ziarah kubur akan zuhud, yakni lemah ataupun kikih hati kita pada dunia, yakni kikih ataupun kita kata mengurangkan kecintaan hati kita kepada keduniaan, dan memperingat ia akan ziarah kubur, akan akhirat, akan yaumul akhirah. Baik, jadi kita sambung perbahasan dalam kitab kita ni, masih lagi pada membicarakan tentang zikrul maut, ingat akan kematian. Ingat ataupun kita kata sedar di hati kita dah, teringat semua di hati kita tu kepada kematian yang bakal akan kita lalui, yang bakal kita tempuhi. Jadi ingat ni maknanya bukan makna ingat seketika kemudian lupa, lepas tu ingat balik, bukan begitu. Dah, yang dikehendaki dengan ingat maknanya hati itu terngiang-ngiang, teringat-ingat, macam orang rindu kepada kekasih lah. Nah, jadi orang ni kalau dia rindu kepada kekasih dia tidak akan dapat duduk dia. Hati ni akan gelisah, hati ni kuat ingatan dia kepada kekasih, kepada orang yang dia cintai. Maka yang dikehendaki oleh pengarang kitab kita, iaitu ingat dengan makna perasaan teringat-ingat, dekatnya kita dengan kematian. Nah, ingat di hati serta kita sebut di mulut sentiasa. Jadi itu di antara dia panggil sifat-sifat yang terpuji. Maka di antara cara kita ni nak suruh berasa dekat dengan kematian, nak suruh berasa hampir kita dengan kematian,
Maka apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita ni pergi ziarah kubur, melawat kubur, ziarah maqam dan sebagainya lah. Kerana menziarahi maqam itu menjadi sebab, menjadi perantaraan, menjadi wasilah, menjadi jalan kepada kita ni untuk memperingati tentang kematian. Dan perbuatan menziarahi kubur itu adalah suatu kesunnahan yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara adab-adab kita bila kita nak pergi ziarah kubur, pertama sekalinya apa yang disebutkan oleh para ulama, bila kita pergi ziarah kubur, pertama perlulah kita mengikhlaskan hati kita dengan niat yang baik. Sebelum kita mengunjungi kuburan, penting untuk kita memiliki niat yang ikhlas untuk mengenang dan mendoakan orang yang telah meninggal. Dan niat ini mestilah kerana Allah. Sebab dia ada panduan dia yang digariskan oleh para ulama. Yang pertama, niat yang baik. Kita pergi ni kerana Allah. Kita pergi ni kita nak dekatkan hati kita ni supaya berasa dekat dengan kematian. Kita pergi ni kita nak ziarah orang yang dah meninggal. Kemudian bila kita pergi ke makam ataupun ke tempat perkuburan, hendaklah kita berpakaian dalam keadaan yang menutup aurat. Itu di antara adab sewaktu kita menziarahi. Bahkan tidak memada dengan berpakaian menutup aurat, bahkan kita pakailah pakaian yang bersih, pakaian yang suci daripada segala hadas yang kecil ataupun hadas yang besar lah. Bahkan kalau kita menziarahi maqam ataupun kubur para ulama, orang-orang yang mempunyai darjat di sisi Allah Ta'ala, termasuklah yang disebutkan di sini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menziarahi maqam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama seperti kita menziarahi baginda tu sewaktu baginda masih hidup. Di antara adab yang perlu kita rasa di hati kita bila kita pergi ziarah maqam Rasulullah, ziarah maqam Nabi, walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah tidak hidup di dunia, kita kata, jasadnya sudah terpisah dengan rohnya, tetapi dari segi Rasulullah tahu kita menziarahi baginda. Bahkan sekalian ahli mayit itu mereka mengetahui ahli keluarga yang datang menziarahi mereka, dan mereka menjawab setiap salam yang diucapkan oleh tetamu-tetamu ataupun kita kata orang hidup yang memberikan salam kepada mereka. Bahkan itulah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita melalui perkuburan, maka disunatkan kita ni mengucapkan salam kepada orang yang telah meninggal dunia. Di antaranya apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Assalamu alaikum ya dar qaumin mu'minin wa atakum ma tu'adun ghadan muajjalun wa inna insyaallah bikum lahiqun. Assalamualaikum, salam sejahtera ke atas kamu wahai seluruh penduduk negeri orang yang beriman, dan telah datang akan kamu apa yang telah dijanjikan oleh Allah Ta'ala terhadap kamu, dan esok akan tertunai, dan kami semua insya-Allah akan bertemu dengan kamu sekalian. Hadis rawahu Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi bila kita pergi ziarah ataupun kita lalu di kawasan perkuburan, sunat kita mengucapkan salam, beri salam kepada seluruh penduduk, seluruh orang kata apa? Seluruh ahlul kubur yang ditanam di kawasan perkuburan tersebut. Ataupun hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dengan lafaznya, Assalamualaikum ya ahlal kubur yaghfirullahu lana wa lakum antum salafuna wa nahnu bil athari. Assalamualaikum ya ahlal kubur, wahai ahli kubur,
yaghfirullahu lana wa lakum. Semoga Allah Ta'ala mengampunkan kami dan juga kamu. Antum salafuna wa nahnu bil athar. Kamu telah mendahului kami dan kami akan mengikuti kamu. Jadi ada beberapa lafaz yang kita boleh guna. Sirah, lafaz salam ketika mana kita menziarahi kubur. Dan di antaranya lagi seperti mana yang disebutkan oleh Imam Muslim juga, yaitu assalamu ala ahli ad-diyar minal mu'minina wal muslimin wa yarhamullahu al-mustaqdimina minkum wa minna wal mustakhirin wa inna insya'allahu bikum lahiqun. Salam sejahtera ke atas kamu wahai penghuni kubur dari mukminin dan muslimin. Semoga Allah merahmati yang terdahulu dari kamu semua dan dari kami yang terkemudian, dan kami insya-Allah akan bersama dengan kamu. Dan sekurang-kurangnya hak paling rikah bila kita lalu di kawasan perkuburan ataupun kita menziarahi mana-mana maqam, maka kita ucapkanlah assalamualaikum ya ahlal kubur. Salam sejahtera ke atas kamu wahai sekalian ahli kubur. Jadi Islam ajar kepada kita ni supaya bukan kita ni menakut-nakutkan orang dengan kubur. Jadi orang Melayu kita ni kalau bunyi kubur, dia fikir hatu raya, dia fikir benda-benda karut, tahayu, mahayu macam-macam. Sehingga dia nak mengosak anak-anak pun nak pergi atas kubur pun. Sehingga kita pun kadang-kadang dulu sore di kubur tu kita berasa takut, berasa geru. Tak tahulah takut apa. Mungkin kita takut duk mikir bagaimana kejadian-kejadian orang-orang yang diseksa oleh malaikat muka nakir. Boleh jadi. Kalau itu alhamdulillah, okeylah, maksudnya tidak ada unsur-unsur karut marut, tahayul dan sebagainya. Sebab setengah orang dia kata jumpa hatu, jumpa pontianak dan sebagainya. Jadi itu suatu kefahaman ataupun suatu kesilapan dalam kita memahami tentang perkuburan. Jadi bila kita ziarah ataupun kita lalu di kawasan perkuburan, kita ucaplah. Jangan sehingga kita lalu tu tidak menimbulkan sebagai keinsafan di dalam hati, seolah-olahnya tak ada berasa apa-apa. Tak boleh. Jadi kita lalu adab, kita beri salam. Kalau kita nak pergi ziarah, maka dahulukan dengan salam. Kemudian di antara adabnya lagi bila kita menziarahi kubur, hendaklah kita menghormati kuburan. Bagaimana cara kita nak menghormati kuburan? Iaitu kita kena menjaga setiap, dia panggil hak-hak bagi jenazah. Apa hak-hak bagi jenazah tu? Di antara larangan yang disebutkan oleh para ulama, kita tak boleh nak cabut sewenang-wenangnya rumput ataupun tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di atas maqam sahibul kubur, sahibul janazah. Sebab apa? Sebab tumbuh-tumbuhan ataupun rumput-rumput yang tumbuh di atas maqam, di atas kubur tu, mereka bertasbih, mereka memuji Allah dan mereka mendoakan supaya diringankan siksaan bagi sahibul kubur, bagi tuan kepada sahibul kubur. Jadi sewenang-wenang kita cabut tanpa sebagai hajat, hukum dia adalah haram, sebab kita telah mengambil hak mayit. Adapun kalau kawasan selain di atas perkuburan jenazah tu, kalau kita kata nak bersih rumput panjang telajuk, itu tidak ada masalah lah. Itu tidak ada masalah. Kemudian lagi, antara hak mayit juga, tidak boleh kita duduk di atas kubur. Duduk, kita lakah. Jadi nak rayaknya dalam agama kita, agama Islam, Allah Ta'ala sebut walaqad karramna bani Adam. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah memuliakan anak cucu Nabi Adam, manusia lah. Kerana apa? Kerana haram hukum dia bagi kita melangkah kubur, melangkah jenazah. Kalau kira orang tu dah mati dah, tapi Allah Ta'ala masih tetap memuliakan, tak boleh kita nak langkah sewenang-wenangnya, kecuali tak rasa terlangkah, yang tu tak apalah.
Jadi dah tahu jelas-jelas ada kubur, ada mayat hak di tanah di bawah, maka tak boleh kita nak langkah tanpa sebagai keuzuran. Baik. Kemudian apa lagi? Bila kita berada di hadapan ataupun kita sudah sampai di kubur, maka di antara adab yang perlu kita pelihara ataupun yang boleh kita lakukan, iaitulah kita membaca doa dan juga Al-Quran. Kita sedekahkan sekurang-kurangnya. Kalau mengikut arwah Tuan Guru Haji Abdullah Lubuk Lapuh dulu, dia kata kita baca 3 qul cukup. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, kemudian suratul Fatihah. Sedekahkan, niatkan baca ayat itu, mudah-mudahan kalau ada pahalanya supaya Allah Ta'ala sampaikan kepada sahibal mayyit, kepada jenazah, kepada ahli kubur yang kita ziarahkan, dan juga seluruh yang berada di kawasan perkuburan tersebut. Dan kita baca doa lah, doa yang biasa kita baca juga, Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ghasilhu bil ma'i was salji wal barad wa naqqihi min adh-dhunubi wal khataaya kama yunaqqa ath-thawb al-abyad min ad-danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhu al-jannah wa a'idhu min 'adzabil qabr wa min 'adzabin nar wafsah lahu qabrihi wa nawwir lahu fihi. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah ampunan dan rahmat kepadanya, berikanlah keselamatan dan berikanlah maaf kepadanya, berikanlah kehormatan untuknya, luaskanlah tempat masuknya, mandikanlah dia dengan air, ais dan embun, bersihkan dia dari kesalahan sebagaimana engkau bersihkan baju yang putih dari kotoran, gantikanlah untuknya rumah yang lebih baik dari rumahnya, isteri yang lebih baik dari istrinya, masukkanlah dia ke dalam syurga, berikanlah perlindungan kepadanya dari azab kubur dan azab neraka, lapangkanlah baginya dalam kuburnya dan terangilah dia di dalam kuburnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi sunat kita baca doa. Kalau tak reti ataupun tak ingat dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Arab, boleh saja kita baca dalam bahasa Melayu. Khususnya bagi anak kepada sahibal mayyit. Anak, doa anak kepada ayah ni tidak ada hijab. Bahkan sepakat di kalangan ulama, pahala yang disampaikan oleh anak kepada ayah dia, ibu bapa dia yang meninggal, sama ada pahala baca Al-Quran, pahala sedekah, pahala buat kebaikan ni sampai. Adapun selain daripada anak tu, dia menjadi khilaf di kalangan ulama. Ada setengah ulama kata tak siapa. Tapi siapa tak siapa tu bukan urusan kita lah. Itu adalah urusan Allah Ta'ala. Cuma kita doa yang baik-baik itu memang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa yang baik untuk sahibal mayyit. Kemudian apa lagi? Di antara perkara yang perlu kita jaga, adab kita juga, menghindari daripada perbuatan khurafat lah. Walaupun tidak semua tapi masih ada. Lagu mana di kubur, khusus-khususnya kubur-kubur yang dipercayai mempunyai karamah. Kubur berkat-berkat misalnya, dia pergi puja, dia pergi minta nombor ekor dan sebagainya. Ini pun berlaku kadang-kadang di tempat kita, seperti mana yang pernah berlaku di Pulau Manis, Maqam Tok Syekh Pulau Manis, Maqam Syekh Abdul Malik. Cerita benar lah, 2-3 tahun lepas keluar dari surat khabar ke apa, orang pergi ziarah ataupun orang pergi kubur Tok Pulau Manis nak minta nombor ekor judi. Bila dia masuk, kuasa Allah Ta'ala tak boleh keluar, gelap, tak nampak gambar satu. Sehingga dia dikurung 1 malam. Keesokan hari tu baru orang lain mari tengok, muat ke dia sini, kata. Maknanya Allah Ta'ala dengan kuasa dia, Allah memberi Allah menutup jalan keluar bagi orang ni daripada melakukan perbuatan yang tidak baik di kubur untuk Pulau Mani. Masuk dalam surat khabar ke apa kejadian atau peristiwa tu. Jadi haram perbuatan tersebut. Bahkan boleh merosakkan akidah. Baik. Jadi
Hal itu seperti mana Nabi sebutlah, jauhilah kamu daripada 7 dosa besar. Maka dia sahabat bertanya, apakah ia wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW, iaitulah syirikkan Allah dan sihir. Kemudian di antara adab yang kita kena jaga juga, tidak meratapi dan meraung. Ini bagi khususnya orang kuat lah. Perbuatan meratapi dan meraung di tanah perkuburan secara keterlaluan seolah-olah tidak meredai takdir Allah adalah dilarang. Hal ini kerana bersikap berlebih-lebihan dalam urusan agama adalah hal yang terlarang. Bahkan Nabi bersabda, waspadalah kalian pada sikap berlebihan, sesungguhnya binasanya orang-orang sebelum kalian disebabkan berlebihan dalam urusan agamanya. Itu antara adab yang perlu kita jaga. Kemudian di antara sedikit sebanyaklah yang nak disentuh pada malam ini berkenaan dengan hukum ziarah kubur pada hari raya. Jadi hukum asal bagi ziarah kubur ni adalah sunat kerana ia mengingatkan seseorang tentang hari akhirat. Adapun jika kita ziarah pada hari raya bertujuan untuk mengambil peringatan dan mengingati mereka yang telah mati dahulunya, bersama-sama mereka berseronok di hari raya serta memohon rahmat daripada Allah untuk mereka dengan berdoa, maka ia tidak mengapa. Namun jika ziarah dengan tujuan untuk memperbaharui kesedihan dan untuk menerima takziah di atas kubur, atau dengan mendirikan sesuatu untuk kita menerima takziah, menyediakan tempat. Jadi hal tu tak betul lah. Sebab hari raya ni Nabi suruh kita bergembira. Tapi kebiasaan orang kita masa itulah orang panggil kupu anak-beranak, kupu adik-beradik. Jadi peluang yang ada tu pergi ziarah ibu bapa yang telah tiada, itu tidak ada masalah. Semata-mata nak pergi ziarah dengan waktu dan masa yang ada pada saat itu, tidak ada masalah. Tapi dikhususkan ziarah pada hari raya itu satu perbuatan yang tidak ada di dalam sunnah Nabi SAW. Sebab ziarah kubur ni dia tidak dikhususkan oleh mana-mana hari ataupun mana-mana waktu. Cuma ada saranan ataupun kita kata yang disebutkan oleh para ulama, seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala dalam kitab dia, kitab At-Tazkirah. Kata Imam Al-Qurtubi, roh akan menziarahi, dikatakan roh akan menziarahi kuburnya pada setiap hari Jumaat secara berterusan. Kerana itu digalakkan menziarahi kubur pada malam Jumaat, hari Jumaat dan pagi Sabtu, sebagaimana yang disebutkan para ulama. Itu kata Imam Al-Qurtubi. Dari segi sandaran hadisnya tidak ada hadis yang kuat lah, tidak ada hadis yang kuat, tapi ada hadis yang dhaif. Itu pun disebutkan oleh para ulama, hadis yang sangat dhaif. Seperti mana yang disebutkan dalam satu hadis, sesiapa yang menziarahi kubur kedua ibu bapanya atau salah seorang daripada kedua-duanya pada setiap Jumaat, nescaya ia akan diampuni dan ditulis sebagai anak yang berbakti. Jadi hadis itu dari segi darjat dia darjat yang dhaif. Bahkan menurut Al-Imam Al-Iraqi, ia diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dalam Saghirul Awsat, dan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga disebutkan oleh Imam Ibnu Abi Dunya. Jadi ada hadis, tapi hadis yang sangat dhaif. Begitu juga asar tabi'in yang dhaif. Di antaranya asar apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, seorang lelaki yang tidak disebutkan namanya daripada kalangan keluarga, dia kata, bagaimana kami mengetahui bagaimana satu orang tabi'in yang bernama Asim Al-Jahdari, dia bermimpi menemui Asim setelah 2 tahun kewafatannya. Beliau berkata, kami mengetahui ziarah kalian pada malam Jumaat, hari Jumaat seluruhnya, dan Sabtu sehinggalah terbit matahari, yakni sebelum masuknya waktu syuruk. Jadi apa yang kita boleh simpulkan, tidak ada waktu ataupun hari yang khusus pada asalnya. Cuma ada disebutkan oleh para ulama bila kita menziarahi pada hari Khamis dan juga hari Jumaat. Itu hanyalah asal ataupun kita panggil saranan waktu apa yang paling baik. Maka itu ada disebutkan oleh para ulama. Ringkasnya hadis yang menyebut Jumaat saja itu sangat dhaif. Asar dhaif itu pula menambah hari Khamis atau malam Jumaat serta Sabtu atau pagi Sabtu sebelum terbit matahari. Jadi itu hanyalah sandaran kepada asar. Asar ni maknanya
peninggalan oleh para tabi'in. Itu sahaja, dan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi. Kemudian apabila kita menziarahi mayat ataupun sahibul kubur, adakah si mati itu tahu kita menziarahinya? Maka kata Al-Imam Ibn Qayyim, sesungguhnya segala hadis dan perkataan sahabat menunjukkan atas bahawasanya orang yang ziarah apabila datang ke kubur, nescaya sekalian penghuni kubur akan tahu dengan kedatangannya dan mendengar akan salamnya dan menjawab salamnya dan merasa terhibur dengan kedatangannya. Jadi penghuni kubur tu tahu dan kenal siapa yang ziarahnya itu jika dia pernah kenalinya di dunia dahulu. Dan apabila yang ziarah memberi salam, nescaya penghuni kubur itu akan menjawab salamnya dan penghuni kubur akan merasa suka dengan kedatangan saudara maranya yang menziarahinya. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Qayyim. Kemudian tujuan kita ziarah kubur ini seperti mana yang kita sebut pada minggu lepas lah. Kata Taqiyuddin As-Subki, Al-Imam Taqiyuddin As-Subki, Al-Hafiz Taqiyuddin As-Subki, tujuan kita ziarah kubur ni yang pertama kita nak ambil peringatan tentang kematian dan juga hari akhirat, zikrul maut, zikrul akhirah, seperti mana hadis yang kita baca sebentar tadi. Yang kedua, kita nak doa kepada ahli kubur, doa supaya Allah ampunkan dia, Allah Ta'ala beri rahmat yang luas untuk dia, Allah ringankan azab kubur baginya, Allah luaskan kuburnya, dan apa sahajalah doa-doa yang baik dah. Mudah-mudahan Allah menerima doa kita dan Allah Ta'ala mengangkat segala sesaan dan juga susah payah ahli kubur di dalam alam barzakh sana. Sebab alam barzakh sana tu macam kita sebutlah adalah satu stesen perantaraan di antara alam dunia dan alam akhirat. Dia dah masuk alam akhirat dah, tapi belum lagi hak sebenar-benar yaumul akhirah, alam akhirat hak sebenar-benar. Jadi di sana dia masih ada peluang, dia masih ada hubungan, kita kata dengan kita ahli dunia, ahli alam musyahadah. Hubungan dari segi apa? Macam tadi lah, kita doa kebaikan untuk dia, Allah boleh beri lagi, Allah boleh ringankan lagi. Sekalipun kalau kita kata dia ni dahulunya orang yang melakukan dosa yang besar, dia orang yang pernah melakukan maksiat kepada Allah, maka kita orang yang hidup, kita ziarah dia, kita doa kebaikan untuk dia, maka masih lagi boleh diampunkan oleh Allah, masih boleh lagi diringankan. Nak kata diangkat terus tu tak ada lah, sebab itu memang janji Nabi SAW. Seperti mana kisah sewaktu Rasulullah SAW menziarahi dua perkuburan. Ini hadis yang masyhur. Lalu Nabi kata sesungguhnya dua orang yang mati ini sedang diazab oleh Allah Ta'ala di dalam kubur. Lalu Nabi pun mengambil pelepah kurma dan mentancapkan pelepah kurma tersebut di atas kubur dua orang. Salah satu daripada yang diazab oleh Allah di dalam kubur itu kerana dia tidak tidak membersihkan tidak membersihkan kemaluan dia tu ketika dia bersuci. Maknanya sewaktu dia buang air kecil, dia tidak istibrak, ulama sebut gitulah, sehingga air kecil tadi itu masih ada di saluran kencing dia, saluran pundi kencing dia, sehingga apabila dia datang untuk melakukan sembahyang, maka air kencing yang masih bersisa, berbaki dalam pundi kencing itu mengalir keluar, kena di pakaian dia, menyebabkan dia sembahyang dalam keadaan bernajis. Maka Allah Ta'ala memberi saat-saat yang berat bagi mereka yang tidak menjaga dari segi taharah, dari segi kebersihan, dalam kesucian, untuk bersuci ketika mana membuang air kencing, air kecil. Jadi Nabi ambil pelepah tu, Nabi kata mudah-mudahan selama mana masih hijau pelepah tamar ini, maka diharapkan Allah Ta'ala meringankan siksaan bagi sahibal mayit, sahibal kubur ini. Jadi melalui hadis itu jugalah ulama sebut kita masih lagi boleh mendoakan kebaikan, dan sahibal mayit itu masih lagi boleh menerima kebaikan. Termasuklah kita kata
kita meletakkan bunga-bunga, kan? Kita letak bunga-bunga, kita letak sebagai tumbuh-tumbuhan. Hatta kata ulama, kita letak biji benih. Biji benih maknanya biji benih itu akan melahir akan membesarkan pokok tumbuh-tumbuhan, disunatkan. Jadi dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, innahuma la yu'azzabani wa ma yu'azzabani fi kabirin, amma ahaduhuma fakana la yastatiru min al-bawl wa amma al-akhar fakana yamshi bin namimati thumma akhadha jaridatan radbatan fashaqqaha binisfayn thumma gharaza fi kulli qabrin واحدة فقالوا يا رسول الله لم صنعت هذا فقال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. Sesungguhnya dua mayat ini sedang diseksa, tetapi bukanlah kerana mereka melakukan dosa yang besar. Seorang itu daripadanya diseksa kerana tidak mencuci air kencingnya dengan betul, dan seorang lagi diseksa kerana sentiasa berjalan bagi tujuan mengadu domba, namimah. Kemudian baginda mengambil pelepah kurma yang masih basah, lalu mematahkannya dan menjadi dua. Setelah itu baginda menanam ataupun mentancapkan salah satunya pada kubur yang pertama dan satu lagi pada kubur yang kedua. Jadi sahabat bertanya, wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan hal demikian? Maka kata Rasulullah, semoga dengan pelepah ini dapat meringankan seksanya selagi mana ianya, yakni pelepah tadi itu belum kering. Hadis riwayat Imam Bukhari. Walaupun dalam pemahaman hadis ini ada setengah pandangan ulama mengatakan itu adalah khususiat bagi Nabi. Nabi sahaja yang boleh buat gitu. Tetapi yang masyhur ataupun yang jumhurnya mengatakan bukanlah khususiat, tetapi pelepah itu sendiri itu memberi manfaat kepada si mayit. Seperti mana yang dikatakan oleh Syekh Abu Bakar Utsman Ad-Dimyati Al-Bakri, yusannu wad'u jaridatin khadra'a 'al-qabri lil-ittiba'i wa li'annahu yukhaffifu 'anhu bi barakati tasbihiha fa qiyasa biha ma'tida min tarhi nahwi ar-rayhan ratbi. Disunatkan meletakkan pelepah kurma yang masih hijau di atas kubur kerana ia dapat meringankan beban semati melalui berkat bacaan tasbihnya. Dan hal ini disamakan ataupun diqiaskan sebagaimana adat kebiasaan, iaitu menaburi bunga yang harum dan basah ataupun yang masih segar. Rujukan dia dalam kitab I'anatul Talibin. Jadi apa kita buat di tempat kita tu, setengah orang dia kata tabur bunga ni nak meniru orang India, nak meniru orang Hindu. Tak, bukan kita nak tiru orang Hindu, tapi ada sandaran yang disebutkan oleh para ulama. Maknanya tumbuh-tumbuhan yang masih hidup, tumbuh-tumbuhan yang masih segar, selama mana dia belum kering, maka tumbuh-tumbuhan itu dhabitnya mengucapkan tasbih, memuji Allah, dan akan meringankan sedikit sebanyak hak-hak orang yang telah meninggal dunia. Baik, itu sedikit sebanyaklah berkenaan dengan hukum hakam ziarah kubur. Kemudian di antaranya lagi antara perkara yang kita buat ataupun setengah daripada orang yang menziarahi kubur para aulia, kubur Nabi SAW, iaitu mereka datang dan mereka bertawassul kepada sahibal mayyit. Jadi hukum tawassul dengan orang yang dah mati ataupun bertawassul dengan Rasulullah ini memanglah ia suatu permasalahan khilaf di kalangan ulama. Hukum tawassul secara asalnya dia ada 4 bahagilah. Tawassul dengan nama-nama Allah. Tawassul ni kita minta dengan Allah dengan barakah ataupun dengan kemuliaan. Wasilah, minta doa dengan Allah dengan barakah, ataupun dalam bahasa kita kata guna kabel lah, guna syafaat Rasulullah, guna syafaat para ahlillah, guna syafaat para awliya. Maka tawassul yang tidak menjadi khilaf di kalangan ulama termasuklah yang dipersetujui oleh Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala, iaitu tawassul dengan menyebut nama-nama Allah. Ya Allah, Ya Latif, lembutkanlah hati si fulan bin fulan.
Ya Allah ya Qahhar, ya Allah ya Jabbar. Tu dipanggil tawassul lah tu. Doa dengan tawassul bi asma'il husna, nama-nama Allah yang mulia. Kemudian tawassul yang disepakati yang boleh adalah tawassul dengan amal soleh. Amal soleh yang kita buat. Kita berdoa dengan Allah. Misalnya kita ada hajat yang besar, hajat yang penting. Mak kita sakit ke, ayah kita sakit ke, anak kita nak masuk belajar, nak periksa ke, kemuruka, kita pun doa lah. Ya Allah, aku ada amalan hak pernah aku buat sedekah misalnya, pernah tolong orang. Maka kalau mu terima amalan aku dan engkau memandang amalan tersebut mulia di sisimu, maka makbulkanlah hajat aku ya Allah, tunaikanlah hajat aku, keinginan aku sekian. Maka tawassul dengan amalan yang soleh ini juga disepakati keharusannya oleh para ulama. Ada pun tawassul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya kita berdoa dengan kebesaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, maka engkau makbulkanlah hajat aku, engkau berikanlah segala apa yang aku inginkan. Ataupun tawassul dengan para aulia, para ahlillah, ziarah makam aulia, ziarah makam ahlillah. Maka kita berdoa kepada Allah. Pertama kita doa kepada sahib, yang kedua kita doa kepada Allah kepada hajat-hajat yang kita inginkan dengan barakah mereka. Ya Allah, dengan berkat sahib al-mayyit ini, sesungguhnya dia ni orang yang mulia di sisimu, dia ni ada kedudukan yang tertentu, ada jah, kita kata, ada kemuliaan. Maka dengan sebab kemuliaan mereka, dengan sebab kesalihan mereka, dengan sebab darjat mereka yang mulia di sisimu ya Allah, maka engkau kabulkanlah hajatku. Maka itu diharuskan. Walaupun setengah ulama yang lain seperti Al-Imam Ibn Taymiyah tidak mengharuskan, tapi masih ada jalan keluar. Bahkan empat mazhab, mazhab Al-Imam Syafi'i, mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Al-Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Imam Malik bin Anas sendiri mengharuskan bertawassul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga sekalian para aulia, para ahlillah yang masih hidup ataupun yang telah wafat, yang telah meninggal. Baik. Jadi ucapan yang sebegitu dibenarkan. Adapun kalau kita pergi ziarah kubur, minta direct dengan sahibal kubur. Ni ada juga kadang-kadang. Pada i'tiqad dia pun dia kata sahibal kubur ni boleh memberi kuasa mengubah sesuatu. Yang tu tak boleh. Yang tu sepakat di kalangan ulama, hukum dia adalah syirik. Adapun kita pergi ziarah kubur dengan niat kita minta dengan Allah melalui perantaraan keberkatan mereka, darjat mereka di sisi Allah. Macam kita sebut minggu lepas lah, kita pergi ziarah makam ulama, makam ahlillah, makam awliya, kita mengambil sesuatu daripada mereka, iaitu ilmu. Sama ada kita dapat pengajaran daripada sepanjang hayat ketaatan yang mereka lakukan, boleh. Dapat ilmu, kita dapat sesuatu, ataupun kita dapat keberkatan. Apa makna kita dapat keberkatan bila menziarahi makam Nabi, menziarahi makam awliya? Kerana mereka itu walaupun telah meninggal dunia, darjat kewalian dia di sisi Allah tetap ada. Walaupun Nabi SAW telah intiqal ila rafiqil ala, kita kata telah pergi bertemu dengan Allah, tetapi makam Nabi itu bukan makam kubur, yakni darjat Nabi itu sallallahu alaihi wasallam semakin hari semakin naik, semakin hari semakin mulia, semakin hari semakin meningkat di sisi Allah Ta'ala. Bahkan itulah yang kita doakan setiap kali selepas daripada kita azan. Selepas kita dengar azan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajatal aliyah, wasyarafa wad-darajatal aliyah
innaka la tukhliful mi'ad. Maka kita doa dengan Allah dengan wasilah. Allah Taala letak Nabi di tempat yang paling tinggi dan Allah Taala sentiasa mengangkat darjat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma kadang-kadang setengah orang dia terlalu alergik dengan ziarah kubur aulia. Dia kata pokok ni pokok kuburiyun. Ada juga kan? Sehingga dia meletakkan masalah tawassul itu ke dalam permasalahan akidah. Sedangkan permasalahan tawassul seperti mana yang kita sebut pada sebentar tadi, dia termasuk permasalahan di dalam masalah fiqh, masalah khilafiyah. Hak mana tawassul yang disepakati keharusannya di kalangan ulama dan yang mana berlaku khilaf di antara ulama. Itu pun hanya sebahagian kecil saja yang tidak bersetuju. Jadi dia termasuk dalam perbahasan fiqh, bukan perbahasan akidah. Jadi setengah orang yang melampau kadang-kadang tak boleh bunyi ziarah makam, bunyi ziarah kubur ni nampak syirik lalu dah, nampak pergi puja mayat. Jadi tak boleh juga lah begitu. Tu dia panggil berdoa melampau dalam meletakkan sesuatu hukum. Sedangkan kita ni disuruh oleh Nabi supaya kita bersangka baik. Lainlah memang jelas-jelas kita nampak dia tu pergi sujud di kubur. Secara zahir dia sebut sungguh nama orang kubur. Pas dalam hati dia pun dia i'tiqad. Kalau di Mesir tu biasa. Setengah kadang-kadang hak jadi melampau, tapi kita tak boleh nak ambil benda tu sebagai hukum. Sebab orang kadang-kadang orang yang jahil buat, dia pergi bubuh pitih, dia pergi lesek kain macam-macam lah. Dia pergi cium, dia pergi dakak, dia pergi peluk, pergi menerak macam-macam. Perasaan ghulu yang melampau di dalam hati dia tu, kepercayaan yang kita kata yang pelik-pelik tu orang-orang juhalat saja buat gitu. Orang yang tak tahu hukum dia buat lagu tu. Tapi orang yang berilmu, orang yang beriman dengan Allah, orang yang beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tak akan buat perkara-perkara sedemikian. Melainkan dia tu orang yang jahil dalam bab hukum. Kebanyakannya kalau orang pergi ziarah kubur ni tidak lain tidak bukan sebab nak dekatkan diri kita dengan kematian dan juga hari akhirat, nak mengambil ibrah, pengajaran daripada perkara tersebut. Baik. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, dulu aku melarang kamu daripada menziarahi kubur. Maka sekarang ni maknanya bila Nabi dah berada di Madinah, Nabi suruh para sahabat ni supaya pergi ziarah kubur. Pergi ziarah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pernah menziarahi maqam ataupun perkuburan Uhud sebelum kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah berkata-kata dengan perkataan yang sedih. Dah dekat dengan kewafatan Nabi tu, Nabi ziarah Uhud, Nabi tengok sekalian penduduk Uhud, Nabi mendoakan sekalian penduduk Uhud, dan Nabi kata insya-Allah selepas daripada ini aku pula akan mengiringi kamu sekaliannya. Baik. Jadi bahawasanya menziarahi kubur itu menyebabkan akan zuhud kepada dunia. Iyalah menyebabkan kita ni rasa lemah hati, lokoh kecintaan kita kepada keduniaan. Dan memperingat ia yakni ziarah kubur tu akan negeri akhirat, nasib yang kita akan lalui selepas daripada kehidupan kita di dunia ni. Kemudian kata pengarang kitab kita, dan ketahui olehmu bahawasanya pendek angan-angan itu kelakuan yang dipuji. Wallahu ta'ala alam wa ilmuhu atam. Jadi setakat inilah dulu untuk malam ni. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pengajaran dan manfaat daripada apa yang disampaikan oleh pengarang kitab kita, dan sampailah maksud yang ingin disampaikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.